Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Okey, hari ini kita akan belajar tentang 8.2 dan 8.3, sudut yang berkaitan dengan garis bersilang dan sudut yang berkaitan dengan garis selari. Okey, dalam bab ni kita akan mempelajari tentang 5 jenis-jenis sudut, iaitu yang pertama kita akan belajar tentang sudut bertentang bucu dan sudut bersebelahan. Dua sudut ni akan terbentuk bila kamu ada garis bersilang. Okey, nanti kita akan tengok apa itu garis bersilang. Dan kemudian kita akan mempelajari tentang sudut sepadan, sudut selang-seli dan sudut pedalaman. Tiga sudut ini pula akan terbentuk bila ada garis selari. Okey, dan garis selari ini akan ada garis rentas lintang. Nanti kita akan tengok apa itu garis rentas lintang dalam garis selari. Okey, jadi mari kita pergi yang pertama, kita nak tengok apa itu garis bersilang. Okey, garis bersilang ni senang. Bila kamu ada contoh, kamu ada satu garisan LM. Okey, dan kamu ada lagi satu garisan AB. Okey. Garisan ni, dia bertemu tak dekat mana-mana? Dia ada bertemu tak? Berjumpa tak? Tak ada. Okey, tapi bila kamu ada dua garisan, contohnya LM, dia bertemu dengan AB. Dekat mana dia bertemu tu? Dia bertemu di satu titik yang sama. Jadi titik ni kita panggil titik persilangan. Alright, jadi bila ada titik persilangan, dua garis lurus bertemu pada titik yang sama, kita panggil dua garis itu sebagai garis bersilang. Boleh faham tak? Okey, contoh, kalau kamu tengok huruf X. Huruf X ni, dia terdiri daripada dua garisan lurus. Satu garisan, satu lagi garisan. Dia bertemu di satu titik yang sama. Titik ni kita panggil apa? Titik persilangan. Jadi dua garis ni sebenarnya dia bersilang. Lagi satu huruf yang kamu akan jumpa ialah huruf T. Huruf T pun ada garis. Dia adalah terdiri daripada dua garis lurus yang bertemu pada satu titik yang sama. Jadi titik ni kita panggil titik persilangan. Jadi ini ialah garis bersilang. Kalau yang ini tak bersilang sebab dia tak berjumpa. Okey, bila kamu ada satu garis bersilang, ini garis bersilang, kamu akan nampak ada 4 jenis sudut yang akan ada dekat sini. Okey, mari kita tengok Sudut yang pertama sebenarnya akan terbentuk di sini. Okey, dia terbentuk di sinilah. Alright, ini adalah sudut kamu yang pertama. Contoh kita bagi nama dia A. Okey, sudut yang kedua akan ada dekat sini. Ini kita bagi B. Sudut yang ketiga dekat sini. Ini C. Sudut yang keempat dekat sini. Ini D. Okey, sekarang ni bila kamu tengok dekat sini, sebenarnya dekat sini, yang pertama sekali, nampak tak dekat sini sebenarnya ada dua bucu yang bertemu. Okey, dia bertentang bucu. Yang ni dengan yang ni. So A dengan B, A dengan D, dia sebenarnya bertentang. Okey, dengan syarat dua ini ialah garis lurus. Right? So A dengan D ni, dia sebenarnya angle dia A dengan B, A sama dengan angle D. Sudut A sama dengan sudut D. Okey. So contoh lagi, kamu ada lagi satu dekat sini. Ini B, sudut B, dia bertemu dengan bucu lagi satu, bucu C. Betul? So sudut B sama dengan sudut C. Nilai sudut A sama dengan nilai sudut D, nilai sudut B sama dengan nilai sudut C bila dua bucu ni bertentang. Jadi ini kita panggil sebagai sudut bertentang bucu. Okey, bukan bertentang mata bertentang mata tu orang panggil bercinta. Ini sudut yang bertentang bucu, dia bertentangan. Okey, dia jumpa pada satu titik yang sama. Okey, jadi nilai dia sentiasa sama. Contoh, kalau cikgu cakap angle A ni dia sama dengan 80. Okey, so berapa angle D? Angle D pun samalah sebab angle A ni sama dengan 80, jadi angle D pun sama dengan 80. Okey, contoh cikgu cakap angle B, sudut B sama dengan 60. Jadi sebab sudut B sama dengan sudut C, so sudut C juga akan sama dengan 60. Okey, boleh? Okey, itu sudut bertentang bucu. Okey, selain itu, dekat sini juga kita boleh nampak sebab ini adalah garis lurus. Ini garis lurus, ini pun garis lurus. Jadi bila garis lurus, A ni dia ada partner dia ada kawan dia. Kawan dia duduk kat sebelah. So kawan dia duduk kat sebelah, angle B ni ialah kawan kepada A. Jadi angle B, sudut B ni kita panggil dia sebagai sudut bersebelahan. Okey, so B ialah sudut bersebelahan kepada sudut A. C, nampak ini garis lurus. Jadi angle C, sudut C sebenarnya ialah sudut bersebelahan dengan angle A. Okey, lagi siapa lagi? A jadi dia ada dua kawan je lah. Dia ada B dengan C sebagai sudut bersebelahan. Okey, A dengan D ialah sudut bertentangan. B dengan C ialah sudut bertentangan. C dengan D ialah sudut bersebelahan. B dengan D ialah sudut bersebelahan. A dengan B ialah sudut bersebelahan. Jadi, sebab sudut bersebelahan, sebab dia ni ialah sudut garis lurus, jadi A kalau tambah dengan B, sudut A tambah dengan sudut B, kamu akan dapat 180. Okey? C kalau tambah dengan sudut D, C tambah dengan sudut D, kamu juga akan dapat 180. Kalau sudut B tambah dengan D,
B tambah dengan sudut D akan dapat juga 180 sebab ini garis lurus. Okey, lagi ada apa lagi? A ini garis lurus. Jadi A campur dengan C, sudut A campur dengan sudut C akan dapat juga 180. Right? Jadi ini semua ialah sudut bersebelahan. Itu yang kita panggil sudut bersebelahan. Jadi kalau contoh, cikgu cakap, okey tadi. So, kalau 80, A kita ialah 80. Jadi, berapa angle B? Okey, kalau guna formula ni pula, kita akan tengok A sama dengan 80. Okey. So, kalau A sama dengan 80, campur B akan dapat 180. Jadi, angle B, 80 bawa ke sana jadi tolak. So, 180 tolak 80. So, kita akan dapat 100. Jadi, sebenarnya A, kalau A 80, B ialah 100. Okey, sebab B dengan C ialah sudut bertangan, C juga ialah 100. Okey, sebab C dengan D ialah bersebelahan. Jadi kalau C campur dengan D akan dapat 180. Jadi D ini ialah 80. Kalau kamu tengok, sebab apa dia boleh 80? Sebab dia juga ialah sudut bertentangan bucu dengan A. Okey, so boleh faham tak? Jadi ini ialah sudut bersebelahan. Ingat, kalau sudut bertentang bucu, sudut dia sama nilai. Kalau sudut bersebelahan, kamu kena campur sudut A campur dengan sudut bersebelahan dia, kamu akan dapat 180. Okey, kerana dia adalah pada garis lurus. Okey, itu dulu. Okey, sekarang ni dah faham So kita dah clear tentang sudut bertentang bucu dan sudut bersebelahan. Okey, sekarang ni mari kita tengok apa itu pula garis selari. Okey, tadi kita dah tahu garis bersilang dia sebenarnya berjumpa. Sekarang ni kita nak tengok kisah yang sedih sedikit, kisah tentang dua garis yang tidak akan bertemu sampai bila-bila. Okey, contoh kamu ada garis AB dan ada lagi satu garis CD. Dua garis ni sampai bila-bila pun dia tak akan bertemu. Okey, sebab apa? Sebab dua garis lurus ni dia sentiasa berjarak pada jarak yang sama. Contoh kalau sini 2 cm, sampai bila-bila pun garis ni kalau dipanjangkan pun dia tidak akan berjumpa kerana 2 cm tu sama sampai bila-bila. Sampai bila-bila pun dia tetap sama. Jadi, dua garis ni dia tak akan bertemu. Dua garis lurus ni tak akan bertemu kerana jarak dia sentiasa sama. Jadi, kita panggil ini ialah garis selari. Dan garis selari selalu kita akan, contoh kalau kita ada garis macam ni, kita akan letak simbol anak panah macam ni. Okay? Menandakan dia ni adalah garis yang selari. So, dia tak akan bertemu. Contoh, kalau kamu ada garis yang jarak di antara dia semakin berkurang. Contoh, ini. Okay, nak tahu dia selari ke tak? Okay, kamu cuba buat macam ni. Kamu sambungkan dia macam ni guna titik. Dia bertemu tak? Kalau dia bertemu, maksud dia jarak, nampak tak? Jarak di antara dua garis ni semakin berkurang. Sebab tu dia boleh bertemu. Jadi ini bukan selari lah. Ini bukan selari. Kalau selari, dia mesti garis tu dia tak akan, dia sentiasa jarak dia sentiasa sama sampai bila-bila. Sedih kan? Jadi cinta kita, jodoh kita, kita harap macam garis bersilang. Kita harap jodoh kita akan bersilang pada satu tempat supaya kita akan berjumpa. Kalau kita jadi garis selari sampai bila-bila pun takkan bertemu. Sedih. Okey. So, itu tentang garis selari. Okey, jadi sekarang ni bila kamu ada contoh kamu ada garis selari ataupun apa-apa garis lah, 2 garis ataupun 3 garis. Sekarang ni bila kamu letakkan satu garisan melintang, kamu lintangkan dia, kamu cross dia macam ni. Contoh kamu cross dia macam ni. Yang ni kamu cross dia macam ni. Okey, bila kamu letak crossing macam ni, garis ni, dia bukan lagi selari. Ini tak selari dengan ni kan. Sebab ni semua selari. Yang ni mungkin tak selari. Selari lah juga. Okey. So, garis ni kita panggil, garis yang kamu lintangkan ni, kita kenal dia sebagai garis rentas lintang. Okey. So, bila ada garis rentas lintang, sebenarnya akan ada 3 sudut yang akan terbentuk. Yang kita akan belajar sekarang. Sudut yang pertama ialah sudut sepadan. Sudut yang kedua ialah sudut selang-seli. Sudut pedalaman. Okey. Sekarang ni, macam ni. Kamu dah tahu, bila ada garis selari, okey, dan ada garis rentas lintang, akan ada 3 sudut sepadan. Okey, macam mana nak tahu? Okey, sudut sepadan, sudut selang-seli dan sudut pedalaman. Okey, sudut sepadan ni sebenarnya dia macam ni. Dia bila ada garis selari, contohnya ini mesti dengan syarat garis selari Okey, sudut sepadan akan ada dekat sini. Dekat sini. Okey, contoh kita bagi nama dia A, B, C. Okey, sudut A dia akan sama nilai dia dengan sudut B, dia akan sama nilai dia dengan sudut C. So A akan sama dengan B, akan sama dengan C. Okey, contoh dekat sini pun sebenarnya akan ada sudut sepadan. Yang ni akan sepadan dengan yang bawah dia dengan syarat ini selari Ini semua mesti selari. So bila ada selari, ada satu garisan rentas lintang, kamu akan dapat 3 lah. So yang ni contohnya ABC. Okey, ini D, E, F. So angle ataupun sudut D akan sama dengan sudut E, akan sama dengan sudut F, nilai dia. Okey. So kalau contoh angle A sama dengan 70. So angle B pun akan sama dengan 70. Angle C pun akan sama dengan 70.
Okey. Okey, kalau kamu tengok ini garis lurus. So garis lurus, kalau sini dah 70, sini mesti 180 tolak dengan 70, kamu akan dapat berapa? 110. Jadi kalau D ialah 110, E samalah, E akan 110 dan F juga akan 110 sebab dia ini adalah sudut sepadan. A sepadan dengan B sepadan dengan C. D sepadan dengan E sepadan dengan F. D dengan A ini adalah sudut bersebelahan. Okey, boleh? Okey. Jadi, kalau dekat sini, mana dia punya sudut sepadan dia? Sudut sepadannya akan ada dekat sinilah. Dekat sini. Ini sudut sepadan. Jadi, nilai antara tiga sudut ni sentiasa sama. Sudut sepadan, nilai sentiasa sama. Okey, sekarang ni, sudut selang-seli. Sudut selang-seli pula, ialah, kamu kena ingat dia ni adalah macam Z. Zoro, Z. Okey, so, bila kamu ada huruf Z, ataupun kamu ada huruf N, sebenarnya, kamu akan nampak ada dua garis selari dekat sini. Ini ialah garisan rentas lintang. Okey, yang ni ialah garis selari. Yang ni dekat tengah-tengah ni dia punya rentas lintang. So, mana sudut selang-seli akan terbentuk? Sudut selang-seli dia akan terbentuk di antara dekat sini. Dekat sini. Okey, so contohnya dekat sini kamu ada A, sini kamu ada B. Jadi, angle A akan sama juga dengan angle B. Sudut A akan sama dengan sudut B. Contoh kalau dekat sini kamu ada F lah. Okey, dekat sini kamu ada G. So, sudut F dia akan sama dengan sudut G bila kamu ada Z. Okey, jadi contoh sebab kamu tahu okey kat sini mana dia punya garis dia punya sudut selang-seli. Sudut selang-seli dia akan ada dekat sini. Okey. So yang ni akan sama dengan yang ni. Yang ni dekat sini. So yang ni akan sama dengan yang ni sudut ni. Okey, so kalau sudut A sama dengan 50, sudut B akan sama juga dengan 50. Okey, yang ni kalau sudut A sama dengan 45. Sudut G juga, ini F. Sudut G juga akan sama dengan 45. Okey, sebab sudut selang-seli dia sama nilai dia. Okey, seterusnya kita ada sudut pedalaman. Sudut pedalaman macam mana? Sudut pedalaman bila kamu ada dua garisan garis selari, ada garis selari dan ada rentas lintang. Okey, dekat sini. Angle dia dekat sini. Okey. So, yang ni contohnya A, ini contohnya B. Okey. Untuk sudut pedalaman, dia kamu kena tambah. Sudut A tambah dengan sudut B, kamu akan dapat 180. Okey, 180. Jadi, dekat sini mana dia punya sudut pedalaman? Sudut pedalaman ni ada dekat sini. Yang ni, contohnya ini A campur dengan B. Akan dapat 180. Yang ni campur dengan yang bawah ni akan dapat 180. Yang ni campur dengan bawah ni akan dapat 180. Dengan syarat ini mesti kena garis lurus dan garis selari. Dia mesti selari. Jadi bila ada satu garis rentas lintang kat sini, kamu tambah atas dengan bawah. Ini sudut pedalaman lah sebab dia ada belah dalam. Okey, atas tambah bawah kamu akan dapat 180. Jadi kalau cikgu cakap A sama dengan 70, berapa nilai B? A kalau 70, kat bawah dia mesti kamu tambah lah. Kalau A 70, jadi 70 tambah dengan B sama dengan 180. Okey, bawa ke sana. B sama dengan 180 tolak 70. Jadi, B ialah 110. Jadi, bawah dia adalah 110. Okey, boleh? Okey, sekarang ni mari kita buat satu contoh. Right? Okey. So, contoh cikgu ada garisan ni. Okey. So, kita ada A, kita ada B, kita ada C, kita ada D, kita ada E, kita ada F. Okey. So, cikgu mula dengan satu. A sama dengan 100. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu cari B, C, D, E dengan F. Okey, macam mana nak cari? Oh, sorry tak nampak. Okey, so kita ada ni, garis ni. Ini semua adalah garis selari. Okey, garis selari. Tiga ni adalah garis selari. Dan kamu ada satu garisan rentas lintang dekat sini. So, cikgu nak kamu cari nilai untuk sudut B, sudut C, sudut D, E dengan F. Okey, macam mana nak cari? So, A kita dah tahu dia 110. Okey, 110. Jadi, kalau kita tengok sini, A sama dengan B sama dengan C. Betul? Okey, sebab ini adalah sudut sepadan. A sepadan dengan B sepadan dengan C. Jadi, kamu dah dapat jawapan. Kalau A sama dengan 100, B juga ialah 100. C juga ialah 100. Dah, senang kan? Okey. So, sekarang ni, cikgu nak kamu cari untuk D. D macam mana? D kita tak tahu. Tapi kamu tahu A dengan D ialah sudut bersebelahan. Jadi kalau A campur dengan D, kamu akan dapat 180. A kamu dah tahu A ialah 100. Jadi campur dengan D, D tak tahu sama dengan 180. Bawa 100 ke sana, akan tolak dengan 100. Jadi D ialah 80. So bila D adalah 80, kamu tahu D dia sama dengan, sepadan dengan, dekat sini walaupun cikgu tak tulis, dia sebenarnya sama dengan sini dengan F. Jadi F juga ialah 80. Sekarang ni macam mana nak cari E? Okay, sebab kamu tahu dekat sini,
Ini contohlah kita bagi G. G ialah 80 juga kan. So G campur dengan E akan dapat 180. Betul? Sebab ini adalah sudut pedalaman. Okay. So E kamu sebenarnya kita nak cari. So G ialah 80. Campur dengan E tak tahu. Sama dengan 180. Bawa ke sana, E akan tolak 180 akan tolak dengan 80 akan dapat 100. So E ialah 100. Okay. Kalau kamu tengok dekat sini sebenarnya yang ni dia bersilang dengan yang ni. Betul tak? So kalau kat A ke tadi 100. So sebenarnya E kamu, E ada kat sini kan, E juga ialah 100. Tu pun boleh. Okay. Sorry tak nampak. Okay, macam tu je. So kalau yang ni ialah 100, A ialah 100, bawah pun ialah 100 lah. Tapi kalau kamu nak guna sudut pedalaman punya cara pun boleh untuk dapatkan jawapan. So macam tu je. Okay, itu yang tentang 8.1 dan 8.2 dan 8.3. Okay, so kita dah faham sekarang ni apa itu sudut bertentang bucu, sudut bersebelahan, sudut sepadan, sudut berselang-seli, sudut pedalaman. Ingat, sudut pedalaman dia kena campur antara dua sudut untuk dapatkan 180. Sudut selang-seli sama nilai dia, sudut sepadan sama nilai dia, sudut bersebelahan macam sudut pedalaman kena tambah 180 dan sudut bertentangan bucu sama nilai dia. Okay, so kalau kat sini kita boleh tulis yang ni sama, ini tambah, ini sama, tambah. Okay, so cikgu akan jumpa kamu lagi pada video yang akan datang. Kita akan menyelesaikan beberapa soalan yang berkenaan dengan sudut yang berkaitan dengan garis bersilang dan garis selari. Okay, jumpa kamu lagi pada video yang akan datang. Okay, bye-bye.